Yang keduanya, sabar untuk meninggalkan yang haram. Bayangkan ada setengah manusia, mulutnya tak berhenti bercakap. Apabila bercakap, temanya mengumpat orang lain, memaki hamun orang lain. Bila bercakap, dia menghimpun dosa dari masa ke semasa. Mereka andai kata tak diberikan peluang untuk bercakap, maka sudah pasti dia akan pening kepala hendak pitam. Sebab kehidupannya hidup sebab bercakap. Ini manusia malang. Tiba-tiba jika dia seperti itu, pada suatu ketika dia mampu mengawal dirinya sendiri, sehingga ketika dia mengeluarkan suara, suara itu suara yang tidak terbabas ke dalam maksiat, maka itu juga perlukan kesabaran. Sama juga kiasannya dengan orang yang suka merokok. Ulama hari ini mengharamkan rokok dengan nas dan dalil yang jelas. Sesiapanya merokok, dia menghimpun dosa setiap hari sampai ke bila-bila, sehingga dia bertobat nasuha. Tiba-tiba hendak berhenti merokok bukan suatu yang mudah. Dia boleh bercakap tentang Quran dan Sunnah, tetapi bila ujian menimpa diri sendiri, baru dia tahu bahawa nak meninggalkan benda salah yang kita suka, nak meninggalkan benda haram yang kita cintai, memerlukan kesabaran yang tinggi. Ia bukan suatu yang mudah lagi senang. Maka itu sabar nombor 2. Sabar demi meninggalkan benda-benda yang dilarang. Dan sabar yang ketiga ialah sabar ketika musibah menimpa kita. Seperti orang Islam di Padang, mereka ditimpa dengan gempa bumi. Ramai yang meninggal dunia. Rumah-rumah dan bangunan sedia roboh. Itu musibah. Mereka bersabar kerana Azza wa Jal. Mereka ditinggikan martabat. Walaupun martabat itu tak dapat kita kesan dengan mata kasar, tetapi dengan sabar itu di sisi ilahi mereka tinggi lagi mulia. Maka orang yang bersabar sebenarnya bukan dia yang mendabik dada mengatakan saya sabar, tetapi orang yang bersabar sebenarnya dia bersabar di 3 penjuru yang kita sebutkan tadi. Barulah dia sebenarnya mendapat satu anugerah yang difirmankan Allah berpandukan Al-Baqarah 153 yang kita bacakan tadi, yang di hujung firman itu berbunyi innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Bukan senang Allah nak menyatakan dia bersama-sama dengan kita. Bukan senang Allah nak mengatakan dia sentiasa membantu kita. Tetapi bagi mereka yang bersabar dengan sabar yang hakiki, itulah deklarasi ilahi. Innallaha ma'as sabirin. Dia bersama, dia berserta, dia sentiasa membantu, menolong. Beruntunglah orang yang berada di satu situasi di mana Allah sentiasa menolong dan membantunya. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang mukmin menakjubkan. Ini disebabkan sabar. Yang keduanya, orang mukmin menakjubkan disebabkan mereka syukur. Ketika mereka mendapat nikmat, mereka tidak terbabas. Biasanya tuan-tuan yang dimuliakan, bila kita mendapat nikmat, ketika itu perhatilah diri kita. Jika kawan mendapat nikmat, dia sedang tergelak, terbahak-bahak, tengoklah kawan. Masa itu kita akan kenal dia, siapa dia sebenarnya. Sebab manusia ketika seronok, manusia ketika sedang enjoy, manusia ketika sedang excited, manusia ketika sedang dalam kelazatan hidup, ketika itu dia mudah jatuh, dia mudah tergelincir, dia mudah terbabas, dia mudah tenggelam melakukan kemaksiatan. Masa kita sedang berseronok, sedang enjoy, perhatilah kita. Ketika kawan juga berada di penjuru itu, tengoklah dia. Kita kenal siapa dia. Sebab jika dia berada di penjuru itu, dia tergelincir, jelas sekali dia lemah, kita perlu membantunya.
Tetapi orang mukmin yang sebenarnya dia mengagumkan, sebab ketika dia mendapat nikmat, dia ada syin, dia syakara, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dalam arti kata yang lain, dia mungkin bergelar jutawan, tetapi hartanya yang berjuta-juta tidak langsung menguasai nafsu dan kehendak dirinya. Dia salurkan harta itu dalam ruang yang diizinkan syariat. Dikurniakan mungkin seorang isteri yang cantik, dia tidak terbabas. Bukan manusia yang belum berkahwin rajin ke masjid, lepas beristeri di masjid tak nampak batang hidung. Itu manusia jatuh mengelupur selepas mendapat nikmat. Ada remaja ketika belum bekerja cakap Allah, Allah, Allah. Selepas bekerja gaji pula besar, dia sudah menjadi remaja yang hanyut tenggelam dalam banjir nikmat dan kehidupan. Tengoklah kita ketika sedang gelak, ketika sedang enjoy, kita ketika itu melambangkan kita jatuh ataupun kita bangun. Nabi memuji orang mukmin yang sebenarnya mukmin, sebab ketika mereka sedang enjoy, mereka tidak terbabas, mereka bersyukur. Mereka hendak mencontohi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kaya raya tetapi tidak terbabas, malah minta Allah anugerahkan kepada baginda cara untuk sentiasa syukur kepada Allah. Walaupun baginda Rasul, tapi masih memohon permintaan seperti yang kita sebutkan tadi. Andai kata kita berjaya dengan sad dan shin, ketika susah kita sabar dengan takrif yang kita sebutkan tadi. Ketika kita senang, tergelak, terbahak-bahak, kita tak terbabas, kita syukur. Ketika itulah, Masya Allah, kita makhluk Allah yang special. Kita makhluk Allah yang kelas pertama, mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah insya Allah. Tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, semua ini sebenarnya telah pun dididik oleh Islam kepada kita. Islam mendidik kita sebagai contohnya dengan Ramadan dan sambutan Aidil Fitri. Ketika kita menyambut Ramadan, kita berpuasa. Kita tidak makan, tidak minum, tidak terbabas hawa nafsu kita, terutamanya di siang hari. Ketika itu Islam dengan institusi Ramadannya melatih kita untuk bersabar. Kita mungkin lapar, cuaca mungkin panas, dahaganya tinggi, tapi kita sabar, kita tidak berbuka puasa. Kita tetap hendak berpuasa sebab ia diwajibkan. Sebulan penuh kita dilatih dengan sabar. Dan apabila kita kaitkan dengan Al-Baqarah 153, di mana Allah menyuruh kita pohon bantuan daripadanya dengan sabar dan solat, itu jugalah yang berlaku di musim Ramadan. Kita sabar dan kita perbanyakkan amalan yang bernama solat. Tak cukup sekadar yang wajib, ditambah dengan yang sunat, termasuk sunat yang khusus diwujudkan di musim Ramadan bernama solat tarawih. Ada yang bersolat 20 campur 3 witir, ada 8 campur 3 witir, ada yang lain-lainnya berpandukan dalil nas dan tafsiran yang mereka fahami. Yang pentingnya kita hendak pertingkatkan sabar dan solat. Institusi Ramadan diwujudkan untuk melahirkan insan yang gilang gemilang, insan yang menakjubkan. Tetapi andai kata kita benar-benar berpuasa,